Boleh sayang. Alright, gini kursi abang. Tak mau, okey. Hai, Assalamualaikum semua. Ting 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 ting. Hai, Assalamualaikum semua. Apa kabar? Welcome to Sembang Santai bersama Tia Arifin. Sekarang Tia sedang bersiaran live di Instagram Tia Arifin W dan juga Facebook Mutiara Beauty. Nanti kartun dibilang Awi boleh buka. Tak bilang kartun dibeli Awi. Oke, tapi kan sekejap aja ya. Nanti Sekejap aja boleh? boleh. Tapi abang kena say hi dulu ke Uncle Auntie. Boleh lah. Okey, abang minta go cakap ayah. Okey, ibu dah cakap ayah. Let's go. Boleh, abang kena cakap ke ayah. Ayah boleh, ayah pandai, ibu tak pandai buka-buka tu. Abang go ayah ya, bilang ayah. Mak yang pandai. Kis-kis ayah banyak-banyak macam tu ya. Tutup pintu ya. Mbak yang Boleh. Good boy. Hai semua, Assalamualaikum. Okey, biasalah kan. Intro kita kali ini adalah dimulai dengan Arif. Itulah banyak anak-anak kan. Kita biasalah ada namanya bercakap, bersembang. Dan yang paling Tia nak sapa-sapa dulu. Hai kepada semua yang sedang menengok. Ada Sawani, ada Yana Rohani. Hai, selamat petang. Ada Jutawan Mutiara. Waalaikumsalam. Juga di Instagram Tia tak lupa juga ada Alwi Adi. Ada ramai lagi. Semua dari mana boleh share? Korang di mana? Asal mana? Mungkin ada dari Shah Alam, atau mungkin dari KL, atau mungkin dari Indonesia, atau mungkin dari Singapura. Atau mungkin dari Bandung. Hai, ada Syaimanul, Nadila Diva. Ada di Instagram, di Facebook dia, jangan lupa share kepada 20 grup anda. Ada Ashraf. Hai Ashraf. Ashraf dari mana ni Ashraf? Dari Damansara. Alright. Titi DI, ada dari Johor, Tira. Ada dari Brunei. Ada Singapura. Hai Ana, Singapura. Wow, luar biasa. So, welcome back guys di Sembang Santai kali ini. Okay, sebelumnya Tia nak share dulu Sembang Santai itu apa. So, Sembang Santai ini adalah satu program yang Tia dah create dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Betul lah, Mac, Agustus, September. Okay, sudah 6 bulan Sembang Santai ini. Kali ini di bulan September ini, seperti biasa, 3 kali seminggu Tia akan bersiaran live kepada kalian. Tia akan membawakan topik-topik yang menarik mengenai beauty, health and breastfeeding. So kita akan seling-seling. So untuk hari ini Tia akan share mengenai breastfeeding. Okay, Tia nanya sebelum Tia nak mula topik Tia yang sangat hangat. Tia tahu, adakah you guys yang tengok live Tia ini, adakah kalian sudah menjadi seorang ibu atau belum? Kalau ya, ada berapa anak? Cuba komen. Ada berapa anakkah kalian? Oh, ada di Perak. Karima, okay. Hai Kak Elpeni. Ada Langkawi. Oh, ternyata ada yang belum kahwin, belum nikah. Bagus. Yang belum nikah sangat bagus kalau kita ada ilmu untuk tahu tentang apa yang harus kita lakukan setelah punya anak. Ada 2 anak, Nur Aurora. Ada yang 1 anak, dah jadi ibu seorang anak 3 tahun, Tira Gani. Ada yang belum. Oh, yang belum ni kan available lagi Dari Maisara ada 2 orang, sulung 5 tahun, second 8 bulan. Ada 2 anak, Aina, Syamrul 5 anak. Okay, ini Jutawan Mutiara Sandakan 5 anak. Wow, luar biasa. 2 orang putri. Apa ini? Ada Syafati 2 anak.
Iana Admin 1 lelaki 10 tahun. Maizatu 3. Ada 5 anak dong. Wow, 5 anak. Ada 4 anak, 3 cucu. Wish. Ini masih muda ni ya. Saya 6 anak, Kak. Oh, saya anak ke-6. Anak ke-6. Dan nikah belum ada rezeki, insyaAllah. InsyaAllah selepas ni nanti boleh tahu lah apa ilmu-ilmu yang akan dihadapi. Dia macam ni guys. Walaupun kita belum berkahwin, atau walaupun kita masih sudah berkahwin tapi belum mempunyai zuriat, atau tak ada lagi orang cakap pengalaman, sangat bagus untuk kita menimba ilmu. Menimba ilmu ni bagus untuk kita tahu apa what step, apa next yang kita akan buat sebelum kita menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu ini sangatlah mudah, tetapi harus tahu, harus belajar, kan? Karena orang cakap alah mudah je kan, jadi ibu bersalin semua, jadi isteri kan, mudah je. Apalagi sampai zaman bulan sekarang ni ramai yang sudah menjadi seorang isteri kan. Macam kawan Tia ada Kak Mira Filza dengan Emir sudah berkahwin. Ada siapa nama? Ramai Mia Nasir dah berkahwin. And then ramai lagi orang-orang yang sudah memulakan pernikahan kan, sudah melepaskan masa lajangnya. So anda bila lagi? Kan? So sangat penting untuk kita tahu apa yang kita kena buat. Lagi-lagi kalau sudah berkahwin, sudah dah punya anak, sudah. Apalagi cabaran yang akan relate dengan topik Tia kali ini. Sebelum Tia mula, dekat Facebook kalian sudah share ke belum? Share ke 20 grup. Supaya kenapa? Supaya apa yang Tia sampaikan akan berguna juga kepada ramai orang, kan? Dekat Instagram juga boleh share kepada kawan-kawan supaya lagi ramai orang tahu, lagi banyaklah pahala kita, kan? Semakin kita share dengan orang, semakin banyak lagi kita akan dapat. Okay, baik. Jadi live Tia hari ini adalah Tia akan berbicara mengenai breastfeeding. Breastfeeding, menyusu. Menyusu ibu. Dan ada satu tema, kan, satu topik yang mana Tia dapati yang paling yang Tia pilih ni ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanya oleh ibu-ibu lainnya atau ibu-ibu baru. Mereka selalu bertanya, okay, bolehkah, topik Tia hari ini adalah bolehkah seorang ibu menyusukan kembali anaknya setelah berumur di atas 3 bulan? Adakah sudah terlambat? Siapa yang di sini relate dengan topik Tia hari ini? Coba say I. Siapa yang relate dengan topik Tia kali ini? Yang maksudnya macam ni, kita dah menyusu kan, sebenarnya kita menyusu ibu badan kan, dari awal baby, and then lepas tu satu masa kita terhenti, terstop. Baby kita dah terbagi FM. Ada macam mana, bolehkah kita nak mulakan balik menyusu badan? Is it possible? Is it possible untuk mulakan kembali menyusu setelah baby berumur lebih daripada 3 bulan? Contoh baby tu 4 bulan ke, 6 bulan ke, bahkan 9 bulan ke. Adakah boleh, adakah terlambat? Siapa yang pernah ada pengalaman tersebut? Atau yang topik kali ini relate sekali dengan anda? Ada Seai, Nur lain. Okay, next. Maisara. Saya relate. Anak sudah 4 bulan dan susu stop masa 1 bulan lebih. Alright. So dekat Facebook Tia, adakah topik kita kali ini relate dengan anda semua? So boleh komen. Anak minum 36 hari saja tapi air susu ada sampai 4 tahun. Wow, luar biasa. Okay. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah ternyata ramai juga yang berada di posisi tersebut. So welcome to this session. Dan hari ini sesi ini adalah memang sangat-sangat penting. Atau if you guys memang berada di posisi tersebut, sangat penting untuk tahu apakah relate dengan adakah terlambat kalau kita nak menyusukan kembali baby kita yang sudah kita stop menyusu. Jawabannya adalah
Tidak terlambat sama sekali. Tak terlambat. Oke, jangan lupa ya. Jangan risau, nanti selepas ini akan buka sesi Q&A. Jadi kalau you guys ada soalan, tahan dulu soalan tersebut, dengar dulu explanation Tia. Nanti kalau ada pertanyaan, you guys boleh tanyakan sesi Q&A kita, okay? So, ramai sekali ibu-ibu, ya kita tak macam setiap ibu mempunyai keadaan masing-masing, kan? Semua ibu pasti nakkan memberikan yang terbaik untuk anaknya, betul tak? Nakkan bagi susu yang the best, air susu ibu yang terbaik. Akan tetapi kita tak tahu adakah seorang ibu tersebut mempunyai sokongan yang kuat atau ilmunya itu mencukupi, kan? Ada orang cakap alah tak payah lagi lah nak susu badan, atau alah tak apalah, bagi dulu awal-awal, lepas tu tak payahlah, kan? Sama je. Contohnya kalau dia nak menyusu tu, lepas tu dia give up, dia terbagi susu formula, contoh. So untuk seorang ibu, walaupun anaknya setelah 3 bulan ke 4 bulan ke, anda masih berpeluang untuk menyusukan kembali. Karena kenapa? Karena the moment susu kita atau breast kita sudah menghasilkan air susu, walaupun mungkin terhenti sejenak ya, bukan lama, terhenti sejenak, anda masih mempunyai peluang untuk usaha kembali. Masih boleh. Tetapi ada caranya. Siapa nak tahu caranya macam mana nakkan increase milk walaupun terhenti sejenak? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Komen saya nak tahu. Wow, ini ada Ira, saya sudah menyusu udah 6 anak, luar biasa. Bila nak? Okay, siapa nak tahu? Okay, dekat Facebook, jangan lupa untuk share. Siapa yang dah share ke 20 group, komen done. Yes, alright. So, cara untuk seorang ibu nak naikkan lagi susu badannya macam ni, ibu-ibu hebat, kan? Susu ni adalah demand and supply. Semakin ada demand dan supply pun akan terjadi. Maksudnya kalau kita, walaupun susu kita dia macam sekarang kan, susu kita anak dah tak minum lagi, so kita kena increase demand tu lebih banyak. Caranya adalah, pertama, mana cara increase demand ni? Increase demand ni yang pertama, kita boleh untuk mencoba dengan kecupan atau hisapan baby dari mulut baby. Kita start mulakan kembali menyusukan badan, direct breastfeeding. Kerana kita nak aktifkan hormon-hormon oksitosin dan prolaktin ni untuk membuatkan susu. So kita kena aktifkan balik breast kita untuk dia hisap sendiri baby ni, hisap. Dalam masa yang sama, kan, dia ajar korang untuk shortcut. Siapa nak shortcut untuk nak banyakkan demand? Okay, siapa nak? Yang nak komen nak dan share dulu ke grup anda, ke ramai orang dekat Instagram, dekat Facebook. Macam mana cara nak memperbanyak demand shortcut. Seronoknya dia boleh semak satu dengan kalian semua ni, kan? Nak. Macam mana nak banyakkan demand secara shortcut? Hai, hello semua. Hai. Yang baru join, sekarang kita tengah share tentang breastfeeding, okay? Tentang macam mana nak naikkan balik. Adakah terlambat untuk menyusukan badan setelah kita stop beberapa bulan pada baby kita? Okay, siapa nak tips ini? Komen dulu, baru Tia akan share. Share dulu dekat grup, 20 grup dekat fanpage TW20. 10 grup saya 10 grup. 20 grup lagi bagus. Kita berkongsi ilmu, kerana ilmu ni kena kongsi. Kan apa yang Tia dapat dari belajar, Tia kena kongsi kepada korang semua supaya manfaat dan dapatlah pahala. Alright pula. Okay, semua nak okay, makin ramai. Okay, cara kita nak shortcutkan untuk menyusukan, untuk nak memperbanyak demand saat kita nak menyusu adalah kita kena guna breast pump. Ini ceritanya adalah, contoh baby sudah, kita bagi situasi baby sudah berumur 4 bulan.
yang mana kita dah menyusu sebulan, so kita stop. So macam mana nak increasekan balik? So kita kena mulakan yang pertama tadi, kena mulakan kita membagi direct feeding kepada baby. Lepas tu yang kedua sokannya kita kena guna breast pump. Breast pump ini kenapa kita guna breast pump? Supaya dia membantu untuk breast kita ni, supaya membantu untuk untuk activate balik. Dia macam breast kita ni, dia macam contoh macam kilang kan. Kilang ni dah lama tak pakai, tapi mesin ni dah ada. Faham tak? Kilang ni dah lama tak pakai, tapi mesin tu dah ada. So macam mana kita nak buatkan kilang ni works? So kita kena bersihkan, kena ada yang bersihkan kilang, kena dibuatkan on, faham tak? Kena ada orang yang onkan, kena bersihkan lagi kilangnya, and then mungkin jemput orang untuk nak onkan balik mesin. Macam tu maksud dia. So sama juga dengan kondisi kita punya breast. So kita kena ditambah dengan hisapan pumping, kerana dia akan membantu untuk increase demandnya dalam waktu yang mungkin lebih cepat lah dibanding kita hanya dengan hisapan baby. Ini case untuk baby dah umur lebih ya, bukannya baru lahir. Dia cakap ni adalah ini case untuk baby yang sudah agak lebih daripada 3 bulan dan nak breastfeeding balik. So kita boleh mulakan dengan breast pump, ditambah dengan breast pump. You guys, saya nak share macam mana management time untuk nak kita mula nak create demand atau mengactivate balik. Orang cakap tu macam mengactivate balik pembuatan susu kita ni. Pembuatan susu kita ni. Rugilah bagi siapa yang tak tengok live Tian ni kan. Dia share tentang ilmu-ilmu breastfeeding ni. Yes, stimulate. So Tian boleh share sedikit gambaran untuk you all boleh terus mulakan untuk mulakan menstimulatkan kembali breast kita adalah you guys, okay, kalau misalkan korang ada suri rumah, okay, ini suri rumah ya, kalian boleh anytime, di mana saja, kapan saja, selagi baby tu lapar, boleh teruskan menyusu badan kan. Dia bagi share tipsnya. Okay, macam mana kamu kan ada yang bertanya ni, kalau sekarang ni breast milk ni tengah berkurang, and then kalau kita bagikan baby terus, baby akan menangis kan, kerana dia terbiasa dengan susu formula. So you guys boleh kurangkan kapasiti susu formula itu dan replace dengan susu ibu. Maksudnya kalau sehari minum susu botol tu, contohlah 5 botol sehari, so you guys boleh kurangkan. Okay, kita perlahan ke sehari tu. Yang sesi pertama menyusu ni, dengar ya, tidak ulang ya. Okay, dengar. Okay, contoh kalau you guys sehari baby tu menyusu susu formula 5 botol. So kita boleh mula perlahan, iaitu kurangkan 1 botol. And then 1 botol ni tukar dengan direct feeding. Faham tak maksud dia? Perlahan kan, sembari dia minum kenyang, and then kita pun nak minta dia pancingkan kita punya breast juga, supaya dia pun menstimulate susu atau menstimulate breast kita. Lepas tu dah hari kelima mungkin tu kita kurangkan 2 botol. So sehari 3 botol minum formula, and then 2 botol ni, anggap je kapasiti 2 botol ni adalah breast kita. Sembari yang 3 botol ni tadi, sesi yang baby menyusu formula ni, kita tambah dengan breast pump tadi untuk nak kenyot-kenyot, menstimulate kita punya breast ni. Faham maksud dia? Okay, so far you guys faham tak? Okay, kita tak nak panjang. Korang semua faham tak apa maksud dia? Kalau faham, cuba share apa yang you guys dapat, learning pointnya. Jom share apa yang you guys dapat daripada sesi dia tadi. Nanti dia akan teruskan. Kalau korang tak faham, nanti percuma je dia explain panjang. Ada cakap faham. Ira faham. Okay, Mutiara Binti Penang faham. Okay, apa yang you guys dapat? Okay, dekat Facebook ni mana ni? Mana komen-komen ni? Hai. Masih di sana ke anda? Komen, adakah you guys faham so far? Faham.
Okay, dia cakap Ikhlas, okay, faham semua. Okay, dia bertanya ni, dia buka satu soalannya. Andai baby menolak untuk hisapan macam mana? Okay, jadi that's why apa yang Tia share ni, untuk baby ni janganlah kita bagi dia terbiasa dengan 5 botol minum secara cepat kan. Susu botol kan rasa rasa macam laju je kan. And tiba-tiba kita ke breast milk ni yang kena distimulate dulu. So that's why siapa nama tadi bertanya tadi? Ain. That's why Ain, kenapa Tiana ajak untuk perlahan-lahan kita nak hilangkan susu botol ni. Perlahan. Dia tak boleh tiba-tiba esok langsung off ni, tiba-tiba langsung ke breast milk kita. Tak ada prepare. Mesin kita pun tak di-prepare lagi untuk buat susu banyak. Nanti jadi baby akan nangis. So kita Tiana ajar ni untuk perlahankan kita kurangkan kapasiti pengambilan susu botol dengan kita tukar dengan breast. So perlahan. Okay, mungkin 5 hari ni kita kurangkan 1 botol ni dengan breastfeeding. Kita breastfeeding, atau kita boleh bagi macam setengah kenyang dengan susu botol, setengahnya nanti kita breastfeeding. Lepas dia minum tu, lepas in between dia tengah bermain ke atau dia tengah buat apa, kita pump. So kita janganlah bergantung dengan direct demand daripada direct, kerana baby pun akan menangis. So kita kena sembari-sembari, saling beriringan kan, mengurangi kadar untuk susu botol dan perlahan-lahan menambah kadar untuk direct feeding. Faham tak maksud dia? So baby takkanlah dia akan menangis. Dia akan berusaha. Tak apalah baby menangis tu untuk perkara normal lah, kerana dia kena ada usaha yang lebih untuk nak hisap susu tu. Faham tak? Normal, tapi just do it. So jangan juga kita langsung offkan. Tadi dia cakap kena perlahan-lahan. Okay, faham maksud dia? Faham. Good job, Yani. Ada Syasha, Ani Melati. Okay. Ni ada yang tanya ni. Kalau dah lebih 3 bulan kita masih stop BF dengan anak, masih boleh tak? Boleh. Boleh sangat. Okay. Ini topik ini adalah memang untuk ibu-ibu yang telah stopkan breastfeeding anaknya 3 bulan ke 6 bulan ke. So ini tipsnya untuk nak memulakan kembali. Alright. Okay, selepas itu juga kita boleh tambah tadi dah baru 2 step ya. Satu tips tadi kita kena direct feeding, banyakkan demand dengan sokkan adalah kena tambah pumping. Selepas tu juga kita kena, sebagai ibu kita kena punya ada semangat yang kuat. Kalau kita nakkan menyusukan baby kita kembali, semangat tu kena kuat dan kena kental. Janganlah angat-angat tai ayam. Maksudnya jangan kita lemau, kita nak ke tak nak. Kerana kenapa? Kerana menyusu badan ni dia sangat worth it. Tapi dia mempunyai orang cakap semangat yang kuat lah. Kan kalau kita semangat tak kuat, kita akan give up lah. So kalau kita punya keinginan yang kuat, apapun yang kita buat dari segi menyusu ke, atau berniaga ke kan, atau apa-apa saja yang you buat, you kena sepenuh hati. Dan you yakin, insya-Allah kalau you yakin sepenuh hati, benda tu akan terjadi. Sama dengan menyusu badan, kita kena kuat. Dan kena dapatkan circle-circle yang membantu kita. Contohlah kan, janganlah circle-circle yang macam alah you tak payahlah nak breastfeeding, alah sudahlah tak apalah menyusu je, bagi je susu botol, contohlah kan. So kita tak ada motivate. Kalau kita ada motivasi, insya-Allah akan mudah. Alright. So kita nak buka soalan yang mengenai topik kita kali ini ya. Kena menyesuaikan tema kita kan. Tema kita adalah terlambatkah kita untuk menyusukan badan kembali anak kita setelah berumur di atas 3 bulan. Kena tema sama. Minggu ini tema breastfeeding. Nanti hari Rabu tema beauty. Nanti hari Jumaat itu tema health pula. Okay, next soalannya. Okay. Faham, alhamdulillah. Siapa yang ada pertanyaan? Boleh tanya. Hai Mia. Hai Facebookku tersayang. Jangan lupa like, comment, share.
Dan juga Tia sangat berbesar hati untuk nak membagi siapa soalan yang Tia pilih untuk Tia jawab. Tia akan bagi hadiah. Hadiah untuk korang yang bersama Tia di Sembang Santai. Kalau korang bagi soalan yang Tia jawab di sesi Q&A ya, di sesi Q&A, okay, Tia akan bagi 1 botol mutiara secara percuma. So you guys kena bagi Tia soalan dan Tia akan pilih soalan yang tepat. Dan juga share kepada 20 grup anda. Okay, so setiap soalan nanti Tia akan pilih 1 soalan di setiap sesi Sembang Santai ni. Dan Tia akan bagi 1 botol percuma mutiara. 1 botol percuma. Nanti tim kita akan kontak anda. Okay, tim? Kita akan pick 1 soalan dari Instagram dan 1 soalan dari fanpage Mutiara Beauty. Sesuai dengan topik kita ya. Okay, alright. So, Tia akan pilih soalan. Alright, so okay, so yang Tia pilih, soalan yang Tia pilih yang untuk dapatkan hadiah ini adalah jeng 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 jeng. Oke, Tia akan jawab. Yang akan dapat hadiah ini adalah Tia akan bagi kepada soalannya, yaitu ini semua soalan Tia nak jawab nih. Okay, Tia pilih 1. Okay, Tia akan pilih 1 soalan yang bertuah untuk Tia bagi hadiah. Tetapi insya-Allah nanti Tia akan mencuba untuk jawab semua. Okay. Okay, so Tia akan pilih. Okay, so aduh, Tia. Semua best ni soalan. Okay, wait. Oke, Tia akan jawab soalan dari oh my god. Oke, ini semua bagus-bagus soalannya. Alright, so Tia akan soalan yang Tia pilih untuk Tia akan bagi hadiah adalah dari Instagram Tia dulu. Tia akan pilih dari confused banyak sangat soalan dan semua soalan nak Tia jawab ni. Okay, Tia share. Tia pilih soalan dari Hadi X Dayana. Hadi X Dayana. Tania, Anda mendapatkan 1 botol mutiara secara percuma. Karena soalannya yang Tia pilih untuk Tia jawab pertama kali. Soalannya adalah Hadi tadi bertanya, Tia guna breast pump apa ya untuk kerja, untuk keluar? Macam mana kau dekat mall dan tak ada masa nak masuk bilik menyusu? Alright, so any breast pump you guys boleh pilih. Sesuai dengan budget kan. You boleh guna manual pump pun boleh, and then elektrik boleh. Tia suka guna electric pump, and then Tia guna Freemi. So dia macam ni. Freemi tu adalah satu alat lagi yang menyenangkan kita untuk nak pump. Dia hanya letak je dekat bra. Dia akan ada wire sedikit.
dia tak payah kita pegang, so dia akan hands free. Dan kita boleh dia macam kita boleh satukan dengan mesin. Ini mesin Spectra ke Medela ke and then apa lagi brand-brand. Ini mesinnya apa, yang penting ada kena ada cup freebie tersebut. So itu akan memudahkan kan untuk nak memulakan atau memompa susu. Manual tu boleh juga, tapi kalau dia suka yang elektrik, kerana manual tu dia kena fokus, faham tak? Kalau elektrik just letak je dah pump. And then juga kalau dekat mall, kita kena macam ni, kita kena disiplin. Balik lagi kepada poin pertama. Kalau kita nak menyusu badan, kita kena betul-betul nak. Seorang ibu betul-betul nak. Kerana macam Tia sendiri pun, walaupun Tia contohlah dekat mall ke kan, apalagi awal-awal masa Arif ataupun Zara, di masa-masa 6 bulan dia tu yang Tia masih eksklusif pump, Tia masih pump secara konsisten, Tia akan cari bilik, macam mana pun Tia akan ada alarm yang membuatkan Tia kena pump juga. Walaupun Tia tengah makan, Tia akan bawa nursing cover untuk Tia pump. Kita jangan malu. Kalau kita memang, kalau kita menyusu, kita jangan malu. Faham tak? Kita kena jadikan breastfeeding adalah lifestyle sebagai ibu-ibu hebat. So, yang penting kita cover lah, kan, supaya orang tak nampak. Macam tu, okay? Okay, Tania. So, next dari fan page pula. So, dia akan jawab pertanyaan dari Jutawan Mutiara Sandakan. Okay, Jutawan Mutiara Sandakan. Selain dari bagi anak direct breastfeeding and pumping, ada lagi tak cara kita untuk boosterkan balik air susu kita? Okay, Tania, Jutawan Mutiara Sandakan, anda mendapatkan 1 botol percuma Mutiara karena soalannya Tia pilih. Okay, kita ulang lagi soalannya ya, kepada semua yang nak dengar. Selain dari bagi anak direct breastfeeding dan juga pumping, ada lagi tak cara kita untuk boosterkan balik air susu kita? Okay, caranya adalah dari segi pemakanan. Pemakanan, kita kena makan yang berkhasiat, yang bergizi. Karena apa yang kita makan, baby pun akan dapat khasiatnya. So, pilihlah makanan-makanan yang sihat. Selepas tu juga, kena minum air yang banyak. Kena minum air, wajib. Kena minum air bagi ibu menyusu. Kena minum apa? Air, okay? Air tu sangat kena kenapa? Macam ni, menyusu tu adalah air, betul tak? Susu tu adalah air. So, kalau kita sebagai ibu yang menyusu badan, kalau kita tak ada air, macam mana nak menyusu badan? Faham tak maksud dia? So, kita kena fokus, kita kena cukup air supaya kita tak ada hidrasi. Ini air, nak air kosong ke, nak air jus ke, nak air susu ke. So, kita kena minum air. Selepas tu juga, you guys boleh betulkan mindset kita. And then, boleh, pilih makanan-makanan yang sihat atau makan-makan yang berkhasiat, kan. Kalau Tia amalkan, memang kalau Tia memang amalkan Mutiara sebagai milk booster Tia. Karena kenapa? Karena di dalam Mutiara ni dia ada kurma. Kurma ini fungsinya untuk menambahkan susu badan juga, kan. So, you guys boleh ambil pemakanan yang boleh naikkan susu badan, kan. Selain kurma juga ada kacang-kacangan atau ada benda-benda yang lain untuk yang sesuai dengan you guys, yang sesuai dengan badan you all, kan. Dia membantulah. Tetapi bukannya kerana milk booster lepas tu you guys tak buat apa-apa akan works, tak. Benda ni dia kena selari. Usaha kena ada, and then kita boleh ikhtiar dengan beberapa banyak benda. So, insyaAllah akan dapat. Kalau kita hanya ikhtiar dengan satu saja, so benda tu dia akan orang cakap tak akan maksimal hasilnya. Okay. So, Tania kepada 2 soalan. So, next dia akan jawab soalan lain. Tetapi soalan ni tak dapatlah dia. Tak apa ya. Nanti kalau you guys nak dapatkan hadiah Mutiara secara percuma, you guys join di Semang Santai Tia. Tia akan buat setiap seminggu 3 kali, hari Isnin, Rabu, Jumaat. Itu yang insyaAllah wajib lah. Tia akan buat petang, misalkan petang jam 5. Kalau tak petang tu, Tia akan buat malam jam 8. Okay? Okay, so next question.
Ada yang tanya nih. Umur 16 tahun, yes, untuk minum mutiara boleh 16 tahun ke atas. Sebulan kena makan berapa botol tuh? Okay, kalau makan mutiara ini bukan hanya untuk ibu-ibu yang apa namanya, yang sudah bersalin. Tak, mutiara ini boleh diminum dari umur 16 tahun hingga bila-bila. Fungsinya ini untuk dalaman kita. Jus kesihatan mutiara ni, dia punya ingredients tu adalah semua ni benda-benda yang berkhasiat atau ingredients yang selamat. Contohnya macam halia, ada kunyit kan, kalau you guys tengok kan, ada kurma, ada madu, cranberry, serbuk ubi bit, bawang putih. So semua yang terkandung dalam mutiara ni adalah bahan-bahan semula jadi atau bahan-bahan yang selamat. Tidak ada steroid, tidak ada apa orang cakap tu, collagen, no, tak ada. Semua ni bahan-bahan semula jadi. So you guys jangan risau, ini adalah jus kesihatan mutiara. Kan kita buat dengan kilang yang ber-GMP, dan alhamdulillah telah membantu ramai wanita di luar sana, macam dari segi milk booster, dari segi tenaga. Kita amalkan ni sesudu pagi dan sesudu malam saja. So boleh tahan lebih kurang 2 hingga 3 minggu. Dan nanti kita akan keluarkan sachet. Okay, so next question. Tia, tengah malam kena pump juga ke? Power pumping perlu berhari-hari ke? Okay. Dia macam ni. Untuk pump tengah malam tersebut, dia bukan hal yang wajib. Pumping ni bukan hal yang wajib. Okay? Direct feeding, yes, adalah wajib. Kenapa dia cakap pumping bukan hal yang wajib? Karena dia tengok depends kepada ibu tersebut. Adakah ibu tersebut sudah mempunyai demandnya sudah sangat banyak tanpa pumping, so tak payah pumping. Tapi kalau ibu tersebut susunya kurang, so dia kena ada tambahan untuk pumping, yes, dia kena pumping. Dalam segi masa, kalau you betul-betul nakkan hasil yang cepat dan pantas, ya, dia cadangkan untuk pump juga malam hari. Dia kena ada set waktu je, contoh setiap 3 jam sekali kan you pump. So setiap 3 jam sekali kena pump lah, contoh jam 1, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12. So time 3 jam sekali tu kena disiplin. Okay ibu-ibu? Kena disiplin. And selepas tu lagi so kalau malam-malam kalau kita kena bangun lah, supaya lagi cepat lah kita increase milk kita. Okay? Kalau yang ada masalah keputihan boleh juga ke? Boleh. So if you guys nak mutiara, boleh dapatkan di Instagram @mutiarabeauty, atau dapatkan dengan usahawan mutiara kita ni. Banyak ni stokis, dropship kita. Farhani, boleh. 18 tahun boleh minum. Hani, okay, jus kesihatan mutiara boleh dapatkan di stokis ataupun dropship yang terdaftar, atau boleh tengok di atau DM di @mutiarabeauty. Okay? Ada tanya, Puan Tia, kalau minum mutiara selepas sarapan terus minum boleh tak? Ada kesan boleh je. Yes. Bagi sesiapa yang mempunyai penyakit kronik atau mempunyai penyakit macam diabetes, darah tinggi, atau kanser, atau apa-apa penyakit medical yang serius, please guys untuk tanya kepada doktor dahulu. Okay, kalau nak amalkan mutiara kena tanya kepada doktor dulu, refer kepada doktor. Adakah kalian selamat untuk mengamalkan ingredients yang terkandung di jus kesihatan mutiara ini? Okay, kalau boleh, kalau tak ada sebarang any allergic apa, silakan amalkan. Tetapi kalau you guys ada allergic salah satu bahan, jangan amalkan. Okay, karena keutamaan kita adalah kesihatan anda. Okay, next question. Adanya mutiara, jus kesihatan mutiara bila nak keluar sachet? Tahun ini, coming soon tahun ini. InsyaAllah yang pastinya tahun ini. Jangan risau. Dia pun tak sabar sebetulnya. Dan juga kepada semua ni kan, kalau you guys
tengah dekat rumah, nak cari duit sampingan, nak jadi income, you guys boleh join atau buat peluang bisnis tanpa modal. Peluang bisnis bersama Mutiara dan juga Tia akan guide anda. Pendaftarannya you guys boleh klik link di bio Tia. Klik link di bio Tia atau di Facebook ni boleh klik saja link di post top post kan. So kita dah pindah, you guys dah klik je link, insyaAllah kan tim akan bantu. Kan, daripada duduk rumah je, tak ada buat apa. So, baik kita isi masa lapang kita dengan benda-benda manfaat. Dengan jadi income. Macam tu. Okay, so next. Tia, operate and breastfeeding dalam pantang boleh makan mutiara tak? Okay, untuk ibu-ibu yang selepas bersalin, baik bersalin normal ke atau bersalin Caesar, minum mutiara kena seawal-awalnya adalah 2 minggu setelah bersalin. Okay, 2 minggu setelah bersalin. Kerana kenapa? Kerana kita nak elakkan baby terkena jaundice dan juga kita nak kita nak baby tu kuat atau baby tu sudah strong kan. Kerana macam ni, kerana kita tak tahu kondisi ibu-ibu berbeza. So Tia akan bagi advice untuk if you guys baru bersalin, makan mutiara paling awal pun 2 minggu setelah bersalin, ataupun mungkin nak sebulan pun boleh. Kalau Tia 2 minggu setelah bersalin baru minum sudu dulu. Lepas tu along the way baru 2 sudu pagi dan malam. Jangan lupa minum air masak. Air masak kena banyak minum, ya. Okay, so next. Ayu ni, Tia, saya amalkan mutiara, alhamdulillah baby 11 bulan dan saya masih breastfeeding. Cuma saya nak tanya tips untuk teruskan penyusuan sehingga baby 2 tahun dan macam mana Tia uruskan bila pergi holiday atau kenduri. Sebetulnya soalan ni sudah Tia jawab tadi. Tapi dapat Tia jawab lagi, okay? So kalau misalkan menyusukan terus, kita kena konsisten, Ayu ni konsisten untuk banyakkan demand, tetap menyusukan baby, jangan stop. Dan juga kalau kita holiday ke atau bercuti ke, tetap menyusu. Cari tempat bilik yang sesuai. Atau kalau tengah kenduri, Tia suka lari-lari ke kereta untuk menyusukan badan, atau minta pinjamkan bilik tuan rumah. Alright. Okay, sekejap Tia nak bagi tahu juga untuk anda semua. Sekarang ada spesial Mutiara Jaga Kita. Tengok ni, ini ada hand sanitizer Mutiara. Ini adalah free gift untuk you guys semua. If you guys pembelian Mutiara 3 botol akan dapat free gift hand sanitizer Mutiara. Wangi sangat. Seriously wangi. Dia tak suka kan kalau hand sanitizer tu bau macam chemical atau bau obat sangat. Dia suka yang wangi-wangi macam ni. Mutiara Jaga Kita. Alright. Okay, so lagi soalan? Hai Nuradina. Okay, kalau kita demam kena stop dulu ke minum mutiara tak? Okay, sebetulnya depends kepada badan kita. Kan kalau Tia tak stop. Kerana menurut Tia dengan mutiara, walaupun Tia demam, dengan mutiara Tia boleh bertenaga balik. Cumanya kalau kita demam ni, kita kena lebih minumkan air. Kerana demam ni dia dehidrasi. So kena lebih banyakkan minum air, lagi banyak daripada kita tak demam. Kerana kalau minum air ni sangat bagus. Kerana dia akan, dia akan menurunkan suhu badan kita jadi normal. Membantulah. Alright? Semua tanya mana Arif? Okay, sekejap. Kita panggil Arif dengan Ara ya. Sekejap kita panggil special guest kita pada hari ini. Ara? Okay, dah sedih kan? Ada special guest kita. Ara Jiwa. Nak sangat kan?
Hai. Wow, saya sebelum ni period datang paling lama 3 hari je. Now lepas makan mutiara datang haid dan macam zaman anak dara dulu. Happy me, terasa muda. Now jadi usaha mutiara terus. Thank you Ayu. Tamu kita. Tamu kebangsaan kita datang. Tamu kebangsaan kita datang. Manakah dia orang ya? Deng, tereng, deng, deng. Deng, 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 deng. Nampak tak tu kepala siapa tu? Nampak tak tu kepala siapa tu? Dia jarah-jarah. Okay. 1, 2, 3. Hai Uncle Auntie. Hai ni. Hai. 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 Hai, hai, hai. Nama saya Ara. Saya anak ibu Tia. Okey, ternyata ramai juga yang bagi feedback tentang mutiara. So Tia nak menjemput anak-anak yang anak-anak pula. Wanita mutiara yang telah makan mutiara. Okay, hello. Alright. So yang share ni, banyak yang share feedback mutiara ni, Tia nak panggil untuk share. Untuk berkongsi dengan ramai orang. Ni ada It's Ayu. Okay, siapa lagi? Wanita mutiara yang Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum. Salam. Hai, It's Ayu. Sehat? Hai, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. It's Ayu boleh share tak apa namanya It's Ayu apa tadi kan baca di Ayu, It's Ayu pula. Ayu dah makan mutiara. And then boleh share tak apa feedback dah berapa botol dah Ayu minum? Okay, sebenarnya sebelum ni dah memang minum masa breastfeed dulu. Lepas tu stop sekejap. And then now consume balik dah masuk 2 botol. So period dah macam okay balik lah. Macam kalau tak sebelum ni macam nak menopause dah 1 hari 2 hari macam tu dah stop. So now Ayu umur berapa ni? Ayu umur berapa sekarang? baru nak masuk 40. Wow, lepas tu so sebelum ni macam rasa dah nak menopause macam tu. Kenapa? Kenapa rasa macam tu? Sebab period tu datang sekejap je kan? Okay, lepas Ayu makan tu macam mana tu? Lepas tu slowly dia bila kita dah amalkan tu, bila next period tu tengok dia keluar dah banyak kan? And then dia dah keluar banyak, so kita rasa macam oh okay dah normal balik kot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So masa berapa lama yang boleh menyebabkan period Ayu tu datang normal? Dah berapa hari ke? Sebab sebelum saya makan dah dalam 2 minggu, 3 minggu kot. Oh, dah period dah kembali normal. Dalam 2 minggu ke 3 minggu macam tu. Alhamdulillah. Tahniah. Lepas tu Ayu, masa Ayu kan berkaitan topik tiap hari adalah breastfeeding. Ayu kan makan mutiara pada saat masa badan, betul tak? Memang cepat lah. Apa feedback yang Ayu boleh share pada kita semua? Hello. Tiara. Feedback menyusu badan, saat menyusu pasal breastfeeding. Ibu. Hello? Hello, hi. Sorry line tak berapa ni. Okay. Tak apa. So Ayu boleh share tak feedback Ayu minum mutiara pada saat breastfeeding? Membantu tak untuk menaikkan tinggi badan? Breastfeeding. Yes, betul. Menjadilah. Macam mana dia punya membantu?
Line tak clear Cik. lah. Oh tak clear, okay tak apa tak apa. So Ayu ada kata-kata tak untuk mungkin yang lain ni yang belum amalkan mutiara? Ada kata-kata tak untuk Ayu? Okay, yang nak amalkan mutiara tu saya memang recommend betul. And then sebenarnya saya dah ikut Tia dah lama. Halo. 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 Agak-agaknya Ayu lainnya tengah tak berapa okey. Mungkin di sana hujan kot agaknya, okey? Tak mengapa, tak mengapa. Halo Ayu. Ayu, okay. It's okay guys. Mungkin lain Ayu tak berapa nak elok. Tapi nanti Tia sampaikan apa kisah daripada Ayu, okay, teman-teman Facebook semua, fanpage Mutiara, Instagram. Jadi Ayu berumur hampir 40 tahun, kan? So, dia dah amalkan dah mutiara masa menyusu badan, Alhamdulillah elok. Lepas tu, ada satu masa, dia rasa dia tak amalkan mutiara, dia stop. Lepas tu dia punya period sekejap-sekejap. Ayu rasa macam dah nak menopause. Tetapi Alhamdulillah dengan Ayu amalkan mutiara kembali, membuatkan Ayu punya periodnya dah macam anak dara dulu. Periodnya dah kembali normal dan darahnya tu dah darah merah dah. Dia macam kembali ke normal. Tak jadi dah menopause tersebut. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah, tanya kepada Ayu dan thank you so much kepada Ayu dah share, kongsikan mutiara, feedback mutiara kepada kita semua. Thank you guys. Alright, so guys, tak terasa hampir dah 1 jam dah sembang santai bersama Tia. Korang okey ke tak ke? Dah boring ke nak lagi? Dah tak rasa dah nak hampir sejam dah berkongsi bersama Tia. Tak sangka kan? Tak sangka. Tak sangka. Okey, kepada semua yang dah tengok sembang santai ni jangan risau. Akan ada lagi sembang santai ini iaitu hari Rabu jam 5 petang. Sembang santai jangan risau 5 petang. You guys just follow Tia akan update sebelum sembang santai. So you guys boleh get ready. Dan kepada semua yang nak share tentang feedback mutiara pada Tia, nanti di setiap sembang santai Tia akan open juga live pada korang yang nak sharekan you all punya pengalaman with me. Dan next sesi sembang santai Tia adalah mengenai beauty, kecantikan. Topik apa yang Tia akan nak bangkitkan, nak Tia kupas tentang kecantikan. Jangan ke mana-mana, tetap di sembang santai hari Rabu sembang santai jam 5 petang bersama Tia Arifin di Instagram Tia Arifin NW dan juga di fanpage Mutiara Beauty. Itu saja dari Tia. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada silap kata dan semoga apa yang Tia kongsikan kepada anda semua di sembang santai ini bermanfaat. Itu saja dari Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum fanpage Mutiara Beauty. Bye.